Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjumpa kembali. Cikgu harap kamu semua sihat dan dah sedia nak mula pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Okey, kita masih lagi nak belajar tajuk masa dan waktu. Tapi hari ini kita nak belajar menentukan tempoh masa. Kemahiran ni yang cikgu nak ajak simple-simple saja adalah sisipan daripada tahun 4 sebab kamu tak dan belajar lagi yang ni. Okey, jom kita mulakan. Okey, standard pembelajaran kita nak mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa. Objektif pembelajaran kita di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat mengira tempoh masa dengan betul sekurang-kurangnya 5 dari 8 soalan yang diberi. Maknanya, lepas kita belajar ni, habis last sekali cikgu bagi soalan, kamu dah pandai dah nak kira tempoh masa. Okey, dalam soalan yang cikgu bagi. Okey, jom kita tengok contoh. Sebelum kita nak kira tempoh masa, kita kena tahu dulu apa maksud tempoh masa. Tempoh masa ialah berapa lama masa diambil. Berapa lama masa diambil. Contohnya, kamu ulang kaji mata pelajaran matematik cikgu daripada pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Jadi, lama mana kamu duk ulang kaji tu? Berapa lama masa kamu ambil untuk kamu ulang kaji tu? Okay, cikgu bagi jawapan siap-siap. Sekejap lagi baru cikgu ajak nak kira macam mana. Masa kamu ulang kaji dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Lama masa atau tempoh masa itu adalah 2 jam. Jom kita tengok seterusnya. Okay. Untuk mengira tempoh masa, kita kena tahu rumus dia. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak kira? Kan? Okay, rumus dia adalah masa akhir tolak masa mula. Sekali lagi cikgu ulang. Masa akhir tolak masa mula. Okay, jom kita cari tempoh masa. Okey, ni rumus dia cikgu tulis sekali lagi. Okey, mula. Mula maksudnya masa mula 7.25 AM. Okey, akhir maksudnya masa akhir 9.55 AM. Okey, bila kita nak cari tempoh masa, perkara penting kita tengok. Tengok sini, AM juga AM. Maksudnya pagi, okey, mula pagi, akhir pun pagi. Jadi kita macam mana kita nak kira? Kita guna macam mana? Kita guna palang T. Allahu Akbar, susahnya cikgu nak sebut. Okay, kita mengira, kita nak menolak masa akhir dengan masa mula, kita guna palang T. Macam mana kita nak buat palang T? Kita buat, buat garis lurus dia, kemudian palang dia. Di sebelah kiri, sebelah kanan, kita tulis masa dalam minit. Kemudian sebelah kiri, kita tulis perkataan jam. Jadi kita ambil masa ni, semua buh dalam ni. Masa akhir, ambil masa akhir dulu. 9.55. Okey, 9 di bawah ruangan jam. 55 ni maksudnya 55 minit di bawah ruangan minit. Kemudian kita ambil pula masa mula. 7. 7 pukul 7 letak di ruangan jam. 25 minit letak di ruangan minit. Jadi jangan lupa tulis operasi tolak. Okey, selesai semua, dah lengkap semua. Kita pun tolaklah 5. Okay, sebelum tu kita tengok dulu. Kita kena baca penolakan yang macam ni. 55 minit, tolak 25 minit. 9 jam, tolak 7 jam. Cikgu ulang balik. 55 minit, tolak 25 minit. 9 jam, tolak 7 jam. Bolehkah tolak 55, tolak 25? Sudah semestinya boleh sebab 55 lebih besar daripada 25. 5 tolak 5, 0. 5 tolak 2, 3. 9 tolak 7, 2. Jadi bila dah dapat macam ni, apa yang perlu kita buat? Ya, kita kena tulis jawapan dia balik. Okey, jawapannya adalah 2 jam 35 minit. Ni salah nah. 2 jam. Okey, cikgu ambil
2 jam 30 minit. Ni kena tulis kosong. 2 jam 30 minit. Okey. Kita tengok balik. Ini jawapan dia. 2 jam 30 minit. Seterusnya, baik, kita tengok contoh yang kedua. Mula 2.35 PM. Okey, akhir 10.10 PM. Tengok ni, PM sama dengan PM. Jadi, kita kena tolak. Okey, kita tolak, kita buat palang T lagi sekali. Tulis minit, tulis jam. Okey, nampak pelik sikit. Palang T ni sebab cikgu tulis masa akhir 10.10 di sini. Bawah cikgu tinggalkan ruangan kosong di sini. Kemudian cikgu tolak masa mula 2.35. Okay, tengok sekali sebab apa cikgu jarakkan ruangan sini. Ni tolak. Okey, kita nak tolak. Macam mana kita nak tolak? Beginilah caranya. Okey. Kita baca tadi cikgu abang. Boleh tak 10 minit? 10 minit tolak 35 minit. Tak boleh sebab 10 ni kecil. Kan? 10 minit tolak 35 minit. Tak boleh sebab 10 kecil. Jadi apa yang perlu kita buat? Tengok cikgu bagi contoh kat kamu. Okey. Kita tak boleh. Kita kena pinjam. Okey, kita pinjam 10 tolak 35 tak boleh. Kita pinjam daripada jam. Dekat jam ni dah 10. Buang 1 tinggal 9. Okey, letak 1 jam ni di sini. 1. Okey, kita nak bawa ke rumah minit, kita tulis 60. Kita pinjam 9. 1 ni kita letak atas. 1 ni kita tukar pada minit jadi 60. Okey, macam mana kita nak tolak? 60 tambah dengan 10 jadi 70. Kita potong 10 ni jadi 70. 1 jam bawa mai ke rumah minit jadi 60 minit. 60 tambah 10 minit yang ada jadi 70. Sekarang boleh tolak dah. 70 tolak 35 kita dah boleh tolak. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita pinjam lagi. Pinjam dari sini jadi 6. Ini tolak macam biasalah. Dah jadi 10. 10 tolak 5 dapat 5. 6 tolak 3 dapat 3. Okey, di tempat jam, ruangan jam tinggal 9. Tolak 2, jawapannya 7. Jadi jawapan kita adalah 7 jam 35 minit. Cara menulis jawapannya adalah 7 jam 35 minit. Dia bukan pukul, dia tempoh masa. Cara menulis jawapan mesti dalam keadaan macam ni. 7 jam 35 minit. Kita ambil balik. So, jawapan kita adalah 7 jam 35 minit. Baik, contoh seterusnya. Okay, contoh seterusnya, masa mula 10.15 AM, masa akhir 8 PM. Ni cikgu kita kena tengok. Kita kena tengok ni AM, ni PM. Masa dah berubah. Tak sama waktu dia. Satu pagi, satu malam atau petang. Okey. Jadi kalau kita nak tolak 8, tolak 10 tak boleh. Apa yang kita kena buat? Tengok ni. Apa yang kita kena buat? Tukarkan. Okey. 8 PM kepada sistem 24 jam. Ingat kan? Kita dah belajar. Tukarkan waktu PM ni kepada sistem 24 jam. Jadi apa nak buat? Kita tambah 12 pada rumah jam. Okey, kita tambah 12 pada jam, tempat jam ni. Jadi, berapa? 12 tambah 8, jadi jam 20. Sekarang kita tolaklah. Kita buat palang T, kita tulis minit, kita tulis jam. Okey, kita kena jarakkan sebab kita nak pinjam. Kita jarakkan, kita ambil jam 20 sifar. Kita tolak masa mula 10.15. Okey, jom kita tolak. Okey, macam mana kita nak tolak? Jom. Okey. Tengok balik cikgu abang tadi. Sifar minit tolak 15 minit.
Mana boleh sifar tolak 15 kan? Bila tak boleh kita kena pinjam dekat rumah jam. Okey, bila kita pinjam 20, kita bagi kat kawan kita 1. Bagi kat mana? Tinggal 19. Yang 1 kita pinjam, kita tulis atas. 1 jam. 1 jam, bawa mai kat rumah minit, jadi 60 minit. Baru kita boleh tolak. Okey, 60 minit ni, mai mana? Daripada 1 jam yang kita pinjam tadi ni. 60 tambah dengan sifar yang ada. 60 tambah sifar. Okey, tulis balik yang baru. 60 minit. Okey, bila 60 minit, boleh tak kita tolak? 60 tolak 15. Okey, dah boleh tolak. Bila dah boleh tolak, kita pinjam sini. Okey, kita pinjam jadi 5. Yang ni jadi 10. 10 tolak 5 dapat 5. 6 tolak 5. 5 tolak 1 dapat 4. 9 tolak sifar 9. 1 tolak 1 sifar. So, jawapan dia adalah 9 jam 45 minit. Cara tulis dia tadi macam mana Cikgu Habang? Okey, tulis jam dan minit. 9 jam 45 minit. Jadi tempoh masa dia adalah 9 jam 45 minit. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Okey. Aina mengulang kaji mata pelajaran matematik dari pukul 9.20 AM hingga pukul 11.45 AM. Berapa lamakah tempoh masa Aina mengulang kaji pelajaran matematik? Baik, langkah pertama, tengok. Kenal pasti. Okey? Langkah pertama, kenal pasti masa mula dan masa akhir. Okay, masa mula di mana? Di sini, 9.20 AM. Kita pun tulis masa mula 9.20 AM. Masa akhir kat mana? Sini, 9.45 AM. Kita pun tulis masa akhir. Okey, kenal pasti juga masa dia AM dan AM. Seterusnya apa kita nak buat? Kita tengok rumus dia. Masa akhir tolak masa mula. Okey, jadi masa 11.45 AM tolak 9.20 AM. Seterusnya apa kita buat? Kita buat palang T. Kita tulis minit, kita tulis jam. Kemudian kita ambil lah sebelah jam, sebelah minit 45 tolak. Okey, ambil masa mula 9 minit 20, kita tolak. Okey, macam mana nak tolak? Macam mana kita nak tolak? Kita tengok ni. Okey, macam mana kita nak tolak? Okey, kita tengok 45 minit. Boleh tak tolak 20 minit? Boleh. Baca yang ni dulu. 45 minit tolak 20 minit. Jadi kita boleh tolak, masa kita tolak terus lah. Kita tolak 5 tolak sifar 5, 4 tolak 2, 2. So jawapan dia 25. Kemudian tolak pula dekat jam. Okey, kita tolak pula dekat jam. 1 tolak macam biasa. Okey, tolak macam biasa. Okey, 1 tak boleh tolak 9. Kita pinjam, sini jadi sifar, sini jadi 11. So 11 tolak 9, jawabnya 2. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan dia? Kita tulis, okey, 2 jam 25 minit. Jawapan mesti ditulis macam ni. Untuk jawapan tempoh masa, mesti tulis 2 jam 25 minit. Okey, kita tengok contoh lagi. Baik, masih lagi contoh satu juga. Cikgu tak tukar. Okey, contoh seterusnya. Hairi menjalani latihan bola sepak dari pukul 4.25 PM hingga 6.10 PM. Berapa lamakah tempoh masa Hairi bermain bola sepak? Okey, ingat tadi? Langkah pertama. Okey, kita kenal pasti masa mula dan masa akhir. Masa mula dia pukul berapa? Okey, 4.25 PM.
Masa akhir dia pukul berapa? Dia mula main 4.25, dia berhenti main 6.10. So, masa akhir dia 6.10 PM. Okay, bila dah dapat maklumat ni, kita nak buat apa? Kita tengok ni, masa dia PM dengan PM sama. Mula petang, berhenti pun petang. Okay, langkah seterusnya tengok rumus. Tempoh masa, masa akhir, tolak masa mula. Okey. 6.10 PM. Tolak 4.25 PM. Buat palanti. Tulis minit. Tulis jam. Kemudian tengok lagi macam mana. Tulis masa akhir 6.10. Tolak. Okey. 4.25. Tolak. Garis. Okey. Kenapa cikgu buat ruang kosong di bawah? Macam contoh tadi. Sebabnya bila kita tolak sekali lagi, kita kena pinjam. Okey, tengok ni. Boleh tak 10 minit tolak 25 minit? Baca macam tu dulu. Jangan baca sifar tolak 5, 1 tolak 2. Tak boleh. Kita kena baca mula-mula. 10 minit tolak 25 minit. Tak boleh. So, minit kena pinjam dekat jam. Okey. 6 tinggal 5. Okey, 1 jam pinjam tulis di atas. 1 jam letak sama dengan 60 minit. Okey, baru boleh kira kat minit. Ambil 60 yang kita pinjam tadi, tambah dengan 10. So, dah jadi 70. Potong 10 ni, dah tak mau dah. Okey, baru kita boleh tolak. 70 tolak 25. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam lagi. Jadi 6. Ini jadi 10. 10 tolak 5, 5. 6 tolak 2, 4. Jawapannya 45. Okey, 5 tolak 4, 1. So, jawapan yang kita dapat adalah okey, 1 jam 45 minit. Jawapan untuk tempoh masa mesti ditulis dalam jam dan minit. 1 jam 45 minit. Jom kita tengok lagi. Okey, Salwa menaiki bas dari Alostar pada pukul 10.50 AM dan sampai di Ipoh pada pukul 3.30 PM. Berapa lamakah masa perjalanan Salwa untuk sampai ke Ipoh? Bila disebut berapa lamakah masa, maksudnya soalan ni nak kita cari tempoh masa. Langkah pertama, kenal pasti masa mula. Masa mula dia naik bas. Dia naik bas masa mula kat sini kan. 10 AM. Masa akhir 3.30 PM. Baik. Langkah seterusnya apa kita nak tengok? Beza kan? Ni AM, ni PM. Masa AM, mula AM, akhir PM. Masanya dah melangkau pukul 12 PM. Jadi, apa yang kita perlu buat sekali kamu tengok. Macam contoh tadi. Okey, rumus dia. 3.30 PM tolak 10.50 AM. Tengok elok-elok balik. Ni, boleh tak? 3 tolak 10. Tak boleh kan? Okey, cikgu dah bagi tahu dah dulu. Bila masa itu dalam PM, apa kita kena buat? Kita kena tukar pada sistem 24 jam. Okey, kita kena tukar pada sistem 24 jam. Okey, jadi macam mana? Ni. Nak tukar sistem 12 kepada sistem 24 jam, kita kena tambah 12. Jadi dekat jam. Jadi 12 tambah 3, 15. Betul tak? 12 tambah 3, 15. So, sistem 24 jam dia jadi 15.30. Jadi, kita akan tulis dekat palanti kita 15.30 tolak 10.50. Jangan lupa simbol tolak. Jadi, apa nak buat? Kenapa cikgu tulis rendah ni? Kenapa direndahkan? Okey, operasi kita. Sebab kita nak pinjam. Okey. 30 tolak 50. Memang tak boleh lah. Kan? Memang tak boleh 30 tolak 50. 30 minit tolak 50 minit. Pinjam. Sekarang tinggal berapa sini? Sini tinggal. Pinjam 1. Tinggal 4. 1 yang kita pinjam. Tukar pada minit jadi 60.
Okey, tengok baik-baik. 60 kita tambah dengan 30. Jadi 90. Baru boleh tolak. 90 tolak 50. Baik, sifar tolak sifar, sifar. 9 tolak 5, 4. Jadi jawapan dia 40 minit. Okey. 4 tolak sifar, sifar. 1 tolak 1 sifar. Jadi berapa? Okey, 4 tolak sifar. 4. Okey, sekarang jawapan cikgu dah tak betul dah ni. Okey. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Apa nak jadi? Okey, potong ni. Ini bukan 5. Ini adalah 4. Okey, sebab 4 tolak sifar 4. So, apa jadi dengan jawapan kita? Cikgu tulis 5 jam. Sekarang cikgu potong. Dah jadi 4 jam 40 minit. Okey. Bukannya 5 jam. Bukan 5 jam. 4 jam 40 minit. Okey, silap lagi slide cikgu. Sorry ya, minta maaf banyak-banyak. Okey, macam mana? Dah faham dah? Okey, cikgu rasa kamu dah faham kot. No? Dah boleh faham. Nanti bila dapat soalan, cikgu bagi soalan, faham betul-betul. Okey, kita ingat balik apa dia tu? Ni rumus dia. Tempoh masa, mengira tempoh masa, masa akhir, tolak masa mula. Penting kamu ingat yang ini. Perbezaan AM. Ni PM. Ni kena ingat perbezaan. Yang ni tukar pada sistem 24 jam. Tak eloklah tulisan cikgu. Macam mana nak tukar pada sistem 24 jam? Tambah 12 pada waktu dalam jam. Contoh, pukul 1:05 PM. Jadi 12 tambah 1 jadi masa dia mula dengan perkataan jam 13:05. Okey. 12 tambah 1 jadi 13:05. Itu saja yang cikgu nak ingat. Jawapannya mesti dalam bentuk jam dan minit. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Cikgu Norizan.